Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan membuat demonstrasi tentang menu kita yang kelima, iaitu chicken galantin. Masih lagi dalam topik charcuterie. Okey, kalau awak tengok kelas, topik charcuterie ni memang ada banyak menu Okey, dalam topik charcuterie ada banyak menu dan ada banyak jenis Okey, kalau minggu lepas kita dah buat tentang pastrami, iaitu beef jerky dan juga cured chicken breast. So minggu ni kita akan buat galantin dan juga rulat. Dia hampir sama tapi dia tak serupa. Okey, so untuk chicken galantin ni, okey, kita tengok dulu apa bahan-bahan yang kita gunakan Okey. So bahan-bahan yang utama dia adalah ayam. Okey, saya gunakan seekor ayam. Kalau galantin memang kita gunakan seekor ayam sebab kita nak diskinkan dia Sebabnya kita akan wrapkan kita punya muslin ataupun force meat tu dengan kulit ayam ni Okey, so kita perlukan satu ekor ayam. Okey, kemudian kita ada 2 biji telur 2 biji telur. Okey, kemudian kita ada apple juice. Okey, apple juice ni adalah pengganti kepada brandy Ini adalah substitute sebab brandy tu adalah alkohol. Kita tak boleh gunakan alkohol, so saya substitutekan dengan apple juice Okey, kemudian kita ada flour. Okey, ikut resepi tu, ni kalau kat saya dalam 85 gram, so ikut saja resepi. Okey, kemudian kita ada garam. Okey, garam. Lepas tu yang ini adalah party spices Okey, party spices tu awak boleh tengok apa bahan-bahan dalam party spices ni. Okey, so yang ini saya dah campurkan lah ke semua bahan party spices tu. Antaranya okey, dia ada dry rosemary, thyme. Okey, dia ada paprika, okey, dia ada cinnamon, clove. Okey, semua tu saya dah grindkan dia. Okey, dan saya dah campurkan dia, jadi satu lah dah jadi satu spices, iaitu party spices. Okey, party spices ni kita hanya akan gunakan 1/4 teaspoon sahaja Cuma ni saya nak bagi tahu lah, maksudnya bahan-bahan rempah-rempah yang ada dekat dalam resepi tu saya dah jadikan satu, dan kemudian nanti saya akan ambilkan 1/4 teaspoon. Okey, kemudian seterusnya kita ada white pepper ni. Biasalah ada sebelah kan, selalu kita guna dalam masakan bila kat bengkel. Okey, yang ini adalah cooking cream cooking cream. Kalau tak ada heavy cream, awak boleh tukarkan cooking cream. Kalau tak ada cooking cream, awak boleh gunakan susu Kalau tak ada juga, last kali choice option awak adalah yogurt tapi rasa dia akan different lah macam selalu saya cakap lah. Okey, rasa tu akan different lah bila awak guna bahan yang berbeza. Okey, yang ini adalah bahan-bahan untuk buat panada panada. Okey, panada ni is a kind of thickening agent lah dalam kita punya muslin Ada juga panada yang kita gunakan roti, tapi dalam resepi galantin ni kita gunakan panada daripada flour and juga flour and egg Okey, kemudian kita pergi kepada bahan seterusnya, iaitu yang ini adalah pengganti kepada beef bacon. Okey, saya gunakan beef salami yang telah dipotong cube ataupun dipotong dadu. Okey, yang ini untuk bahan garnishing dalam galantin kita Okey, kemudian seterusnya kita ada Madeira Madeira ni pun adalah types of alcohol. Kalau awak tengok dalam resepi tu, saya dah nyatakan dekat situ kalau tak ada Madeira, kita gunakan chicken stock yang dicampurkan dengan balsamic vinegar. Okey, yang ini saya dah buat. Okey, chicken stock campur balsamic vinegar sebagai pengganti Madeira Okey, kemudian kita ada pistachio ataupun kacang cerdik ke kacang pandai ke kan yang awak selalu panggil Okey, ni kita ada pistachio. Okey, kemudian last kali kita ada cendawan. Okey, yang ini kita gunakan shiitake mushroom. Okey, saya gunakan shiitake mushroom fresh yang kita dah chopkan dia Okey, kalau awak tak ada shiitake mushroom yang fresh, boleh juga gunakan shiitake yang dry, ataupun awak boleh gunalah jenis-jenis cendawan yang lain, tak ada masalah Okey, tapi in terms of rasa akan berbeza. Okey, so lepas ni kita akan buat panada dulu. Lepas dah buat panada, baru kita akan settlekan kita punya ayam. Okey, ayam kita perlu di-skinning dan dibonkan Okey, di-skinning maksudnya awak buangkan kulit ayam tu, macam kita buka baju lah, buka baju ayam tu Okey, lepas tu dah di-skinkan, baru kita dibonkan. Sebab kenapa kita dibonkan? Sebab daripada daging ayam tu lah tadi kita akan gunakan untuk buat kita punya force meat muslin untuk kita punya chicken galantin. Okey, okey kelas. So langkah pertama untuk membuat chicken galantin adalah kita buat dulu panada untuk kita punya galantin. So sekarang kita buatkan panada dulu Okey, so kita pecahkan dulu telur. Okey, yang ini saya gunakan telur grade A. So grade A ni macam besar sikit, so saya rasa saya nak gunakan satu sahaja biji telur dahulu sebabnya kenapa saya tak nak gunakan dua terus? Sebab grade A ni telur dia besar Okey, so bila besar kita tak nak nanti dia terlalu cair, banyak sangat cair, so dia akan mencairkan kita punya force meat nanti force meat kita tak cantik terlalu cair. Okey, kemudian kita masukkan apple juice. Okey, masukkan apple juice.
Okey, kemudian yang ni awak kacaukan dululah kita punya telur tu biar sebati. Okey. Kemudian kita akan masukkan flour. Okey, kita akan masukkan flour. Okey, just kacaukan dia sahaja. Dia macam ejen pemekat untuk kita punya galanti ni tadi Okey. Jangan risau dia berkentul sebab nanti kita akan letakkan dengan kita akan letakkan dengan susu yang kita akan panaskan dia. Okey, so dah letakkan tepung, so kita akan letakkan sedikit garam. Okey, so garam ni kalau dalam resepi dia ambil dalam 1/4 teaspoon kalau tak silap saya. Okey, so saya letakkan 1/4 teaspoon. Okey, kemudian kita akan letakkan kita punya party spices ni. Okey, party spices ni, okey, kita kacaukan dulu dan saya akan ambilkan 1/4 teaspoon Okey, so kita just letakkan terus dalam kita punya adunan panada tadi ni. Okey, lepas tu kita seasonkan dia dengan pepper Pepper ni awak agak-agak lah kalau tengok dalam resepi dia pun letak dalam half teaspoon ataupun 1/4 kalau tak silap saya. Sebab dalam party spices tu pun dah ada white pepper so tak perlu letak banyak-banyak sangat pun tak apa. So just kacaukan je. Okey, kacaukan dia sampailah dia sebati Tak apa, jangan risau sangat cakap, cikgu macam mana ni dah jadi macam dough pula kita punya panada ni. Okey, sebenarnya panada ni adalah ejen pemekat Okey, kalau awak tengok, kalau awak buat roux pun dia akan bentuk tekstur macam ni juga kan. Okey, so awak jangan risaulah kalau awak kata cikgu bentuk macam dough kan. Okey, sebab nanti kita akan campurkan dengan hot cream Cream tu kita akan panaskan dulu, and then barulah kita campurkan dengan kita punya adunan telur dan juga rempah-rempah ratus yang lain ni Okey, so kita tengok macam dia dah sebati. Okey, so bila dia dah sebati, so saya akan panaskan kita punya krim. Lepas tu kita akan tuangkan perlahan-lahan dekat kita punya adunan telur dan juga tepung ni Okey, ada juga awak boleh gunakan roti Okey, roti tu just rendamkan dengan susu dan campurkan bahan-bahan yang lain pun boleh juga kita panggil sebagai panada Okey, so ni dah settle. So saya akan panaskan dulu kita punya krim ni. Okey, kita akan panaskan. Jom kita pergi ke dapur Okey kelas, so saya panaskan kita punya krim ni. Okey, masukkan dekat dalam periuk ataupun pan ataupun yang peralatan yang sesuai lah untuk awak nak panaskan susu ni. Okey, susu ni kita krim ni kita warmkan dia saja Jangan masak dia sampai mendidih. Okey, sebab apa awak tahu kan, bila produk tenusu kita masak hingga mendidih, dia akan membuatkan tekstur mendadih So kita cuma nak panaskan dia sahaja. So maksudnya simmeringkan dia sahaja sampai dia macam agak-agak nak keluar bubble tu, kita tutupkan dia. Sebab ni kita nak panaskan dia sahaja, bukan kita nak didihkan Kalau masak apa-apa, bila ada susu ataupun krim, okey, mesti kita hanya didihkan saja sebab kita tak nak tekstur mendadih tu dekat kita punya makanan Sama lah macam awak buat bechamel ke apa ke kan, yang ada produk tenusu, mesti kita hanya warmkan saja ataupun simmerkan sahaja kita punya susu ni tadi So saya besarkan sikit api. Okey, tapi kalau awak nak besarkan api, kena sentiasa tunggulah kacau sebab kita tak nak dia mendidih Bila dia keluar bubble-bubble sikit tu, awak dah boleh tutupkan dia api dia Okey, kalau nak tinggal contohnya awak nak panaskan susu ni, okey, ataupun krim ni. Okey, lepas tu awak kata tengok kelas, awak nampak kan ada macam bubble-bubble kat tepi tu. Okey, so kalau ada macam bubble-bubble tu maksudnya dia hampir nak mendidih tapi dia belum mendidih lagi, nampak? Okey, awak dah nampak dia punya asap-asap tu kan? Mati pula saya punya api ni. Okey, so tengok balik. Okey, awak nampak kat tepi tu kan ada bubble-bubble. Okey, kita tak nak dia mendidih kan, kita nak dia simmering sahaja, panaskan dia sahaja. Okey, so kejap lagi kita boleh tutupkan dia Kita tak nak dia mendidih, hanya nak dia simmer sahaja ataupun kita warmkan sahaja kita punya susu ni ataupun krim ni Okey, tengok tu dia ada bubble-bubble sikit kat tepi tu kalau awak nampak. Yang itu dia belum nak mendidih so dah nak mendidih, belum nak mendidih so kita tutupkan terus api maksudnya itu dah warm dia belum mendidih tapi dia dah keluar buih-buih kat tepi tu. Okey, so ni dah set lah, maksudnya dah warm kita punya krim ni tadi. Okey, so ni kita akan tuangkan kepada adunan panada kita tadi. Jom kita pergi kelas. So ni tadi kita punya susu ni, okey, yang kita dah panaskan tadi. So saya akan masukkan sedikit demi sedikit So masukkan sikit dulu kita punya krim ni. Okey, so kacaukan dia kacaukan dengan adunan panada awak tadi
kacaukan sedikit demi sedikit sampai dia jadi tekstur ejen pemekat lah. Maksudnya dia taklah terlalu pekat dan tak terlalu cair. Okey. So kita masukkan lagi. Okey, susu ni kita hanya warmkan dia saja ya, bukan kita didihkan. Okey, kita hanya warmkan dia saja. Bukan susu sorry, saya gunakan cooking cream tadi. Sebab dia nampak macam susu warna putih juga kan. Okey, so saya asyik sebut susu je. Tapi sebenarnya boleh jugalah awak gantikan kita punya heavy cream atau cooking cream dengan susu kalau awak tak ada cooking cream ataupun heavy cream tu, okey, boleh tukarkan dengan susu. So yang ni saya gunakan cooking cream. Samalah awak kalau awak gunakan susu pun awak still kena warmkan dia sahaja dulu Okey, so kita masukkan lagi. Okey, kalau awak tanya cikgu macam mana konsistensi kita punya panada ni? So konsistensi dia nampil lah macam biasalah. Dia tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat sebab panada ni nanti kita akan campurkan sekali dengan kita punya force meat Okey. Dia kira macam sebagai agen pemekat kepada kita punya force meat ataupun kita punya muslin tu. Okey. So masukkan lagi. Masukkan sikit-sikit Kenapa saya suruh masukkan sikit-sikit? Supaya awak tahu dia punya tekstur ni dah set ke belum So tak adalah nanti awak tercair pula kan. Kalau tercair nanti nak kena tambah tepung pula Okey. So kita tengok dia dah sebati tu. Okey. Kacaukan dia sampai dia sebati Ini macam awak buat roux jugalah Tapi kalau roux kita gunakan untuk pekatkan sup. Tapi panada ni kita guna untuk kita pekatkan kita punya muslin nanti. So saya rasa ni dah set. Okey, kalau kita tengok okey, dia mengalir tetapi membalut belakang senduk Okey. So awak kena tahulah tengok konsistensi awak punya panada ni. Okey, dia mesti adalah konsistensi napih maksudnya dia mengalir tapi masih membalut belakang senduk. Okey, kalau awak tengok belakang senduk saya ni okey, dia betul-betul membalut tapi dia masih mengalir Tak adalah bila awak tengok tu dia tak mengalir dia masih mengalir dan dia membalut belakang senduk kayu saya ni. Nampak tak? Okey. So ni adalah tekstur napih. So kalau dah set awak punya panada ni, okey, tak perlulah masukkan semua awak punya cooking cream tu Okey. So yang ini saya pun gunakan 1 biji telur saja sebab saya gunakan grade A. Kalau awak gunakan grade B, C ataupun E ke, bolehlah guna 2 biji sebab telur grade lain tu dia kecil So kandungan cecair dia tak banyak. So sebab saya gunakan grade A, so sebab tu saya gunakan 1 biji sahaja sebab nanti kita letak apple juice. Okey, lepas tu kita letak krim lagi. So nanti dia terlalu banyak tercair So okey, ni dah set membalut belakang senduk dan mengalir Okey, dah set ni kita set aside dulu kita punya panada ni. Okey, awak tutupkan dia, set aside. Okey, kemudian kita akan debone dan diskinkan kita punya whole chicken tu tadi. Okey. Okey class, so tadi kita dah set aside kan kita punya panada. So sekarang ni saya akan di-skin dan debone kan kita punya whole chicken tu. Okey, jangan lupa awak punya ilmu-ilmu butchery tu. Siapa yang belajar dengan saya butchery dulu? Okey. So yang ini kalau ayam awak beku kena masagekan dia lah. So ni ayam saya dah torkan dia. Okey. So apa yang awak perlu buat yang pertama sekali adalah okey, kita potongkan the tip of the chicken ni tadi the tip of the chicken tu maksudnya dekat bahagian dia punya wing tu tadi. Okey, tip dia tu kita buangkan dulu Okey. Okey, so buangkan dia. Okey. Lepas tu saya akan dabkan sikit ayam ni dengan paper towel sebab saya tak naklah nanti kan menggigit-gigit ayam ni atas meja saya ni kan. Dah nanti satu rumah bau ayam nanti. So saya akan dabkan dulu. Okey, sebelum kita di-skinkan dia ya. Okey, saya dabkan dulu. Yang ni awak dah maksudnya ayam ni ayam seekor yang awak dah potongkan kaki dia, dah potong kepala dia, lepas tu awak dah bersihkan isi dalam dia Kalau awak tengok ni dah kosong Okey, dah tak ada dah hati ayam ke apa benda ke, semua dah kosong dah kosong, dah bersihkan maksudnya basuh bersih-bersih. Okey, lepas tu barulah awak boleh di-skinkan dia Okey. So yang ni saya dabkan dulu. Okey, saya dabkan dia dulu Okey, jangan ada tertinggal pula awak punya tisu dekat ayam ni. Okey. Okey, so dah kering sikit ni. Okey, apa yang kita buat adalah okey, awak belahkan dulu kat sini Okey. Ni nak macam buat operation Buat operation Sekejap
Okay, saya rasa saya akan belah dekat sini sebab kat sini memang dah sedia ada koyak So macam kita buat operation lah. So mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, handle with care. Okay, dah macam buat operate ni. Kalau cikgu guna pisau bedah ni menarik ni kan. Okay, so awak diskinkan dia. Okay, kalau awak nampak ni, so kita buangkan dia lah sebabnya kita nak guna dia punya skin ni. Make sure awak buat berhati-hati sehati-hati mungkin sebab kita tak nak kita punya kulit ayam ni cedera Okay, sebab bila cedera nanti berlubang-lubang, awak tak boleh nak masukkan galantin tu So kita buat perlahan-lahan. Okay, selalunya kalau dalam kelas, kalau dalam kelas saya akan suruh satu grup akan dibone dan skin satu ekor ayam lah. So kalau kelas kita tu ada 7 grup, adalah 7 ekor ayam yang awak kena dibone dan diskinkan So setiap orang akan merasa macam mana nak dibone dan diskinning ayam ni Okay, so berhati-hati, perlahan-lahan. Okay, so macam kita bukakan baju dia lah ni. Okay, yang ni pun sama. Awak hati-hati jangan sampai dia cedera. Saya tak nak lah kita punya kulit ayam ni berlubang nanti. Okay, so ini memang adalah benda yang paling tricky sekali Okay, sebab tu saya cakap Gak Manja memerlukan skill yang tinggi. Okay, so yang ini apa yang awak boleh buat adalah ambil pisau yang lagi kecil saya akan ambilkan saya punya paring knife sekejap. Saya akan hold dulu video ni, nanti saya akan sambung semula Saya pergi cari pisau paring knife. Kelas, so saya dah dapat saya punya paring knife ni. Tapi make sure paring knife awak ni tajam Paring knife saya ni tak berapa tajam. So dia agak bahaya bukan bahaya apa. Bahaya nanti kita punya baju ni tak terbuka dengan betul yang ini kalau awak boleh guna tangan, awak gunakan tangan je. Yang ni awak ketuk yang ini biasa-biasalah macam kita buat chicken chop tu. Ketukkan dengan belakang pisau Saya ketukkan sampai putus ada punya kaki ayam tu So perlahan-lahan bukakan dia punya kasut ni. Dulu awak butchery tak belajar di skinning kan. Bila sampai Gak Manja baru belajar. So yang tu awak boleh potongkan je. Paring knife saya ni tak tajam so saya terpaksa guna pisau besar ni. Pisau besar ni susah sikit lah bila awak nak buat. So teruskan perjuangan. Sebab itulah saya pakai apron ni sebab saya tak nak percik-percik air ayam ni tadi kan. Tengok pisau saya tak tajam. Tak sempat nak asah. Yang tajam pisau besar. Pisau besar bahaya. Kena guna pisau kecil. Berhati-hati dekat sini. Sekarang separuh dah terbuka dia punya kulit. Sekarang ni kita nak settlekan bahagian kepak ni. Bahagian kepak ni awak kena guna pisau paring knife yang tajam sikit Saya punya pisau ni tak berapa nak tajam. So dia agak sukar sikit kat sini. Bila buat diskin atau deboning, first kali awak kena make sure awak punya pisau tu betul-betul tajam Saya lupa pula nak tengok saya punya paring knife ni. Saya sibukkan pisau yang besar ni je sebab saya fikir hari nak buat debone. Lupa pula kita kena diskinkan ayam ni. So berhati-hati. Kelas. Kalau awak punya pisau ni tajam, dia lagi senang lah sebenarnya pisau tajam tu menjadi syarat awak duduk dapur Kalau gunakan pisau yang tumpul tu sebenarnya lagi bahaya lagi membahayakan awak punya keselamatan. So I'm struggling here because part dia punya tangan ni memang paling susah sikit Dalam masa yang sama kita nak kena jaga supaya dia tidak putus awak punya kulit tu.
Saya masih struggle di sini. Ini macam nak bukakan baju baby tahu sebenarnya. Tangan dia ni payah betul kan baby. Budak kecil kan. Kalau nak pakai baju bukan main susah lagi siapa yang ada adik tu kan. So samalah gayanya kita nak keluarkan kulit ayam ni daripada dia punya wing. So saya struggle sikit kat sini dengan pisau yang tak berapa nak tajam ni. Dan awak kena berhati-hati supaya tidak melubangkan awak punya kulit ayam ni tengok ni, saya dah terlubangkan dia. Berhati-hati kelas. Memang struggle sikit kat sini. Memang struggle sikit ni, struggle banyak. Okay. Okay, ni saya akan cuba jaya. Okay. So nanti bila dah cuba jaya ni, nanti saya akan come back semula kepada awak Okay kelas? Okay kelas, so tadi saya dah selamat lah kan mengeluarkan kita punya tangan ni. Okay, tetapi malangnya saya telah melubangkan dia. So jadi tak cantik lah kat sini. So kalau boleh awak janganlah lubangkan dia Okay. So ni saya akan teruskan perjuangan kita ya. Okay, berhati-hati. Okey kelas, so ini adalah saya punya kulit ayam yang saya dah diskinkan tadi. Okey, malangnya ada yang berlubang-lubang ni tempat tadi saya dah terpotong masa kita nak buat dekat dia punya kepak tu. Okey. So kalau boleh awak janganlah sampai dia terpotong kalau boleh. So sebab kalau ada lubang ni nanti bolehlah ni saya tutupkan ni tapi kalau besar sangat lubang tu nanti tak boleh nak buat wrap kita punya galantin tu. Okey. So inilah kita punya kulit ayam. Okey, so nanti kulit ayam ni awak bersihkan, okey, basuh. Okey, lepas tu kita simpan dulu dekat dalam chiller Okey, ni kita punya kulit ayam. Okey. Ni saya akan basuhkan dulu, okey, dan kemudian saya akan simpankan dulu dalam chiller untuk kita nak guna untuk wrap kita punya force meat nanti Okey. Okey kelas, so ni saya dah dibonkan kita punya ayam. Okey, so ni kita punya bahagian thigh. Okey, yang ini kita bahagian chicken tenderloin. Okey, yang ini bahagian dada ayam kita. Okey, dan yang ini adalah daging daripada bahagian kepak Okey, so yang ini saya akan asingkan ikut bahagian-bahagian dia. Okey, kemudian saya akan cucikan dia dan kemudian kita akan potongkan dia untuk kita buat proses yang seterusnya Okey. Okey kelas, so kita dah settlekan debone dan di-skinning kita punya ayam tu tadi. Okey, so sekarang ni kita akan sediakan kita punya bahan-bahan untuk kita nak buat kita punya muslin Okey, tengok ni saya punya jari pun dah terluka dah pakai pisau baru. Tajam sangat, biasalah pisau makan tuan. So saya tukar pisau lain pula Okey, so sekarang ni kita akan rendamkan dulu kita punya tadi kita ada madera ni kan. Okey, madera ni tadi adalah kita punya chicken stock campur dengan balsamic vinegar Okey. Apa yang kita buat adalah ni tadi awak ada chicken tenderloin Okey, chicken tenderloin ni kita akan potongkan cube dan kemudian kita akan rendamkan ke dalam madera ni tadi Okey. So saya akan potongkan cube kita punya
kita punya chicken tenderloin ni tadi Okay. So kalau ada dia punya lemak-lemak ni awak buangkan sebabnya nanti kalau tak kita kena strainkan dia sebab saya tak ada strainer, so kita tak akan strainkan dia lah. Okay. So kena bersihkan sebaik mungkin lah So kita dadukan dia ataupun kita cubekan dia. Okay. Okay, ni masih ada lagi dia punya ni apa nama? Muscle kat sini. So kalau awak boleh buangkan awak buangkan dia sebabnya nanti kita tak nak nanti bila awak dah forcekan dia. Okey, ataupun kita dah jadikan dia sebagai force meat nanti dia tak smooth texture dia. Okey. So ni kita dadukan dia sahaja. Okey. Saya gunakan kedua-dua chicken tenderloin kita tadi sebab kita guna seekor ayam kan. Okey. So awak akan dapat 2 chicken tenderloin Okey. So nampak ni dia ada muscle kat sini. So kalau awak boleh buang, awak buanglah ni. Macam tak boleh buang ni, saya tak buang lah. Okay. Sebab ini akan jadi bahan garnishing dia So kita just dadukan dia sahaja. Okay. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Yang sedang-sedang je lah sebabnya nanti kita akan fold in dalam kita punya adunan apa nama? Kita punya adunan muslin Okay. Ni saya dadukan dia. So bila awak potong ni kan memang ada macam dia punya muscle ni kan. So dia macam tak best lah Okay, so awak dah siap tu, awak masukkan sahaja kita punya chicken tenderloin ni tadi ke dalam kita punya Madeira Okay, kalau ikut dalam resepi awak kena sejukkan dia dekat dalam chiller selama 3 jam Okay. So yang ni saya akan sejukkan lah. Kalau masuk awak punya menu galantin ni lah, kalau masuk dalam exam ke, masuk dalam practical test ke, okay, paling sekejap awak sejukkan dia selama 30 minit Okay. So yang ni saya akan sejukkan dulu selama 3 jam Okay kelas, so kita dah masukkan kita punya chicken tenderloin tu tadi dalam Madeira dan kita sejukkan dekat dalam chiller tadi kan. Okay. So sekarang kita akan butterflykan dada ayam. Okay. Lepas tu kita akan ketukkan dia bagi tipis sebelum kita buat kita punya muslin Okay. So yang ini saya gunakan satu dada ayam. So saya akan belahkan dia jadi 2 Okay. So kita akan butterflykan dia. Okay, ni saya pakai glove sebab tadi tangan saya dah cedera kena pisau tadi tu. Gara-gara pakai pisau baru. Lepas tu saya tak pakai dah pisau baru tu. Okay, dia dah makan tuan dah tu. Okay, so ni saya butterflykan kita punya dada ayam. Okay. So untuk yang galantin ni awak boleh gunakan kedua-dua dada ayam tu, tapi yang ini saya gunakan satu sahaja. Okay. Sebab saya tak nak buat dia besar-besar Okay, kalau kita buat besar-besar nanti lagi lambatlah kita punya proses memasak tu Okay. So kita butterflykan dia. Okay, make sure awak butterfly sama rata Okay, tapi jangan sampai dia putus pula Okay. So saya dah butterflykan ni. So yang ini kita bukakan sikit. Okay, kalau dada ayam awak beli dah siap butterfly, okay, awak boleh just ketukkan dia sahaja Okay, ni saya dah butterflykan. Okay, lepas tu saya akan masukkan dekat dalam saya punya plastik ni. Okay. Okay, kita masukkan dalam plastik ni sebab saya nak ketukkan dia Okay, saya jadikan saya punya chopping board ni. Okay, sebab saya tak ada, bukan tak ada plastik wrap, ada plastik wrap tapi macam tak melekat kan dengan chopping board saya ni. So saya gunakan plastik ikan atau awak bolehlah masuk dalam plastik apa-apa Okay, untuk kita nak ketukkan dia So ni saya tak ada pengetuk daging. So apa yang saya buat adalah saya gunakan ni lesung batu ajaib ni anak lesung bukan lesung batu. So awak ketukkan awak punya daging ni tadi. Okay. Okay, ketukkan dia sampai dia betul-betul tipis kalau awak tengok dalam kita punya resepi tu dia kata dalam lebih kurang 1/8 inch maksudnya tipis lah So kalau yang ada daging yang tebal sikit tu awak ketuklah kuat sikit. Kalau daging dia dah memang tipis tu janganlah ketuk kuat-kuat Okay. So awak rasa mana yang dah, mana yang belum, awak boleh rasa. Okay, saya gunakan lesung batu ni. Okay, kalau awak tak ada pengetuk daging kat rumah, okay, kalau tak ada lesung batu pun tak ada kan. Okay, apa yang awak boleh buat adalah awak boleh gunakan belakang pan Okay, ambil pan awak yang kat dapur tu. Okay, awak ketukkan dekat awak punya daging ni, bagi dia rata meat dia ni. Okay, so nampak macam dah rata saya punya meat ni.
Okay, cuma dekat bahagian sini belum lagi. So saya akan ketukkan lagi sikit. Awak boleh rasa awak boleh rasa sama ada dia dah sudah ke belum. Okay, awak kena rasa lah Okay, sebab kat sini ada bahagian yang tebal, yang bahagian bawah ni dia tipis sikit, so tak perlu awak nak ketuk banyak-banyak sangat. Okay, so kita ketukkan yang bahagian atas ni. Berhati-hati ketuk jangan ketuk sekuat hati macam menyampah dengan cikgu kan. Marah betul dengan cikgu ni, buat kelas online kan. So kau pun tumbuk dengan sekuat hati, jangan sampai pecah daging tu jangan sampai pecah tau daging tu. Okay, nanti tak cantik awak punya hasil galantin Sama jugalah nanti masa kita nak buat rulat nanti pun sama Okay, so ni saya tengok kat atas ni belum lagi sebab bila kat atas ni dia banyak daging, so dia tebal sikit, so jadi makan masa sikit lah, makan masa agak lama sikit untuk awak nak ratakan dia Okay, so saya rasa dah ni, okay, dah sudah ni, dah rata kan. Okay, so awak boleh simpankan dulu dekat dalam chiller okay, sebelum kita buat proses yang seterusnya. Okay lah, so ni kita punya chicken thigh. Okay, chicken thigh ni kita akan jadikan muslin. So apa yang awak buat adalah awak just potongkan dia je. Okay, potongkan dia. So nanti kita akan kisarkan dia dekat dalam blender ataupun siapa ada food processor tu bolehlah gunakan food processor Okay, so ni saya hiriskan dulu. Okay, so awak just potongkan dia je, potong kecil-kecil. Okay, supaya senang kita nak blend nanti Okay, kita gunakan chicken thigh ni untuk jadikan dia punya muslin. Sebab apa? Okay, chicken thigh ni adalah bahagian yang ada lemak, ada muscle. So dia punya texture tu lebih cantik lah kalau kita jadikan muslin berbanding dengan kita gunakan dada ayam sahaja Okay, sebab dada ayam tu dia hanya mengandungi daging sahaja, dan kalau awak masak tu tak betul dia boleh cepat kering awak punya galantin ataupun awak punya muslin tu So yang ini kalau awak nak dapatkan tekstur yang cantik ataupun yang baik untuk awak punya chicken galantin ataupun chicken rulat, better awak gunakan daging bahagian thigh sebab daging dia ada pelbagai tekstur so rasa dia pun sedap, dan bila awak masak tu dia tak adalah terlalu kering bila dia dah masak berbanding dengan kita gunakan dada ayam sahaja so, sebab dia ada pelbagai tekstur. Yang ini saya akan gunakan sekali dengan kita punya daging daripada daripada kepak tadi tu ataupun wing tadi. Ni saya gunakan daging daripada kepak tadi tu yang saya dah trimkan dia daripada kita punya tulang. So daging yang ini kita akan gunakan untuk kita jadikan muslin lepas ni kita akan masukkan dalam blender. Okay kelas, so ni saya akan masukkan kita punya chicken thigh tadi dan juga kita punya daging daripada wing tadi tu saya masukkan dekat dalam blend. Dan saya akan blendkan dia. Siapa ada food processor bolehlah gunakan food processor ni. Saya akan blendkan dulu. Okay, awak blend bagi dia betul-betul halus. Okay, tengok ni dia macam dah halus tu. Saya kita dah blendkan dia sampai dia betul-betul halus Kalau awak tengok tekstur dia, saya tak perlu letak air pun nanti dia akan terblend sendiri sebab dalam ayam tu tadi dah ada dah ada air so dia tak perlukan air lah. Tapi macam ada yang tak terblend tu, ada yang tersangkut-sangkut dekat atas tu, macam ada yang tak terblend sangat, so saya akan blendkan sikit lagi. Saya akan blendkan sikit lagi. Kalau awak guna food processor ataupun awak ada meat grinder, meat grinder tu lagi senang lah macam kita buat daging pisah so saya dah blendkan kita punya ni ataupun kita dah grindkan kita punya chicken thigh dan juga kita punya chicken wing tu tadi. So saya akan keluarkan, masukkan dalam bekas. So ni awak akan dapat tekstur ni lah yang ni belum habis lagi kita baru nak
blendkan dia dulu ni. Okey, nanti kita akan masukkan bahan-bahan lain Okey. Kita belum campurkan lagi dengan panada semua Okey. Okay, so ni adalah kita punya tekstur daging chicken thigh tadi, okey, dengan kita punya chicken wing tadi yang kita dah blendkan, okey. So lepas ni kita akan campurkan dia dengan panada. Okey kelas, so kita dah grind kan kita punya chicken thigh dan juga kita punya chicken wing tadi untuk kita buat muslin, okey. Lepas tu tadi kita dah rendam kita punya chicken cube tadi dengan Madeira kan tadi, ataupun campuran chicken stock dan juga balsamic vinegar. Okey, so ni dah 3 jam. Okey, saya dah rendamkan 3 jam ni kita punya hasil rendaman cube tu tadi. Okey. So, apa yang kita buat adalah kita strain kan. Okey. Saya akan strainkan guna sudu je sebab kita akan masukkan Madeira ni dalam kita punya panada okey. So ni saya dah sejukkan tadi selama 3 jam. Okey, kita punya chicken cube ni, okey. Chicken cube ni kita akan jadikan dia sebagai garnishing Okey. So saya strainkan dia, okey. Saya strainkan gunakan sudu okey, sebab Madeira ni nanti kita akan gunakan, kita akan masukkan dia sikit dekat kita punya panada Lepas tu nanti panada tu kita akan masukkan pula dekat kita punya muslin okey. So ni kita dah toastkan. Okey, kita dah toastkan kita punya chicken cube ni. Okey, kita biarkan dulu kat sini. Okey, lepas tu saya akan tuangkan sedikit kita punya Madeira ni dekat kita punya kita punya panada ni tadi okey. So saya masukkan sedikit demi sedikit dulu. So saya akan masukkan 3 sudu dulu okey. So kita kacaukan dia. Okey. Ni tadi panada ni kita masukkan Madeira ke dalam panada yang kita buat tadi tu okey. Okey, so masukkan sedikit demi sedikit kalau awak rasa tadi kita dah buat konsistensi dia dah napik kan. Lepas tu kita dah sejukkan sikit dia dah memekat. Okey, so make sure texture dia jangan terlalu cair okey. So saya rasa ni okey, saya masukkan lagi satu sudu okey. Tak perlu masukkan semua kalau awak rasa konsistensi awak punya panada tu dah okey Okey, kita tak naklah dia terlalu cair nanti bila masukkan dekat dalam awak punya muslin okey. So bila dah okey, texture awak punya panada dah okey. Lepas tu apa yang awak buat adalah masukkan panada ni dekat dalam chicken muslin kita ni tadi, okey. Okey, ni chicken muslin yang kita kita dah kisarkan dia ataupun kita dah blendkan dia, okey. So saya akan masukkan sedikit demi sedikit kita punya panada okey, campurkan saja. So kita masukkan sikit-sikit supaya kita punya muslin ni tidaklah terlalu cair Okay, sebab tadi saya tak gunakan semua daging ni saya gunakan separuh sahaja Okey, saya gunakan hanya separuh daripada kita punya daging seekor ayam tadi. Awak boleh je guna semua tapi saya tak nak guna semua, takut nanti banyak sangat. Okey, so saya gunakan separuh saja sebab dada ayam pun saya gunakan hanya sebelah sahaja tadi. Okey. Okey, kita masukkan tadi kita masukkan 3 sudu panada, 3 sendok So tengok ni dia punya texture awak punya muslin ni. Okey. Kalau pekat baru tambah lagi. Okey, sepatutnya ni kita kena strain dekat atas sieve okey untuk dapatkan tekstur awak punya galantin yang lebih smooth tapi sebab saya tak ada sieve, so saya tak sievekan dia lah tapi sepatutnya kalau kita buat kat kolej memang kita akan sievekan dia. Okey, yang ini dia macam melekat sangat okey. So saya akan tambahkan lagi kita punya panada okey. So saya akan tambahkan lagi 2 sendok lagi kita punya panada. Okey. So macam biasa kita punya force meat ni ataupun kita punya muslin ni awak kena test lah dia punya konsistensi rasa dia okey ke tak okey ke kan, masin ke tak tu kena testkan force meat dia ni dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan garnishing yang lain Okey, bahan garnishing kalau awak tengok dekat dalam kita punya resepi tu kita ada chicken cube yang kita dah rendam tadi dengan Madeira tu okey. Lepas tu kita ada pistachio, okey, kita ada mushroom. Okey, itu adalah antara bahan-bahan garnishing yang kita akan masukkan dan juga beef bacon tadi saya gunakan beef salami yang kita akan masukkan dekat dalam kita punya muslin untuk kita nak buat galantin ni tadi. Okey. So kelas yang ini kita akan testkan dekat atas dapur. So make sure kalau awak buat galantin ke rulat ke terin ke pate ke, make sure sentiasa ada air panas dekat atas dapur supaya senang awak nak test awak punya muslin ataupun kita punya force meat Okey. So jom kita test kita punya force meat ni. Kelas, so air saya dah panas okey. So saya akan testkan kita punya force meat ni okey. Awak just masukkan je kita punya force meat kat dalam air panas okey. Lepas tu kita akan tunggu dia timbul okey, kita tunggu dia timbul. Lepas tu nanti barulah kita boleh rasalah kita punya force meat tu dah masin ke belum okey ke tidak Saya pergi ambil sudu sekejap.
Okey, melekat pula kat bawah ni. Okey, so dah naik tu. So saya ada kalau dah masak ni kita boleh rasa kita punya force meat ni okey ke tak okey. So saya akan rasakan dia. Panas. Okay, panas. Panas ni, so berhati-hatilah jangan sampai awak punya mulut tu melecur pula So bila dah masak ni, awak punya apa nama? Force meat. So awak boleh rasakan dia Okey. So saya akan rasa force meat ni. Okey, force meat saya ni tawar So saya akan letakkan garam sikit dekat saya punya force meat ni, dan kemudian saya akan try lagi ataupun kita akan test semula kita punya force meat tu So saya akan letakkan garam dulu. Okey kelas, so tadi saya punya ni kurang masin kan, so saya akan letakkan 1 sudu garam, 1 sudu setengah kot, sebab macam tawar betul tadi saya punya ni. Okey, sikit. Okey, lepas tu saya akan masukkan sedikit pepper sebab macam saya tadi tengok rasa macam tak rasa sangat pepper dia. So, saya akan tambahkan sedikit pepper So inilah awak punya advantage awak buat testing force meat okey, supaya awak boleh rasa awak punya force meat tu masin ke tak, okey, pepper dia cukup ke tak sebabnya nanti kalau awak dah masak, bila awak dah rollkan dia, dah tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak adjust dah. So awak nak adjust, awak kena adjust sekarang sebelum kita masukkan any other ingredient sebelum kita masukkan kita punya bahan-bahan garnishing tu tadi. So saya dah masukkan garam, so saya kacaukan. Tadi saya masukkan salt pepper untuk seasoning. So saya akan kacaukan dia. Okay, lepas tu saya akan test mula dekat kita punya air panas ni tadi So saya panaskan balik ni, saya punya air ni. Okay, so kacaukan dia, bagi garam tu sebati dengan kita punya force meat. Okay, selagi tak okey force meat awak tu, jangan masukkan bahan garnishing awak kena buat sampai dia rasa dia dah okey, rasa dia dah sebati, rasa pepper dah okey, rasa masin dah okey, barulah awak masukkan bahan-bahan garnishing yang lain macam awak punya bacon, mushroom dengan kita punya ayam yang awak dah letakkan dengan Madeira tadi tu dah rendam dengan Madeira tu tadi. Okay, so ni dah mendidih dah saya punya ni air ni. Okey, so saya akan testingkan semula saya punya force meat ni. Okay, so kita biarkan dia dulu. Okey, macam tadilah. Ni dia akan melekat lah dekat bawah ni sebabnya dia melekat lah tu. Dia akan melekat sikit lah kat bawah ni sebab dia protein kan. Okey, protein bila kena air dia akan coagulate. Lepas tu kita tak ada letak minyak, tak ada apa, so dia akan melekat lah sekejap dekat bawah tu. So biarkan sekejap, make sure dia masak Lepas tu barulah awak boleh testkan dia Okey, saya akan tunggukan sekejap. Okey, kalau awak rasa kita punya force meat ni, sebab kita gunakan bahagian chicken thigh okey, bukan gunakan dada ayam, so dia rasa agak moist berbanding kita gunakan dada ayam. Kalau gunakan dada ayam, walaupun awak test force meat je, dia rasa macam dry sikit dia punya texture tu berbeza So nanti kalau nak try buat sendiri, boleh dia apa pula saya punya ni. Tak apa, 3 saat boleh makan lagi. Okey, sebab panas Okey, saya akan rasa. Saya rasa kena letak garam lagi sikit, lepas tu dah okey dah. Sebab garam dia macam tak rata Okey, so saya akan letak garam sikit, lepas tu letak pepper sikit, lepas tu saya dah tak test lah. Maksudnya saya dah tahu dah lagi sikit lagi. Lepas tu dah okey dah. Kita dah boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, so saya matikan dah api ni. So saya akan letakkan pepper. Okey, dan juga garam lagi sikit Okey, saya letakkan pepper sebab tak rasa dia punya pepper ni memang tak rasa. So kalau awak buat force meat kena ingat mesti kita kena buat testing untuk nak bagi rasa dia tu okey. So yang ni saya takkan test lagi sebab saya rasa okey dah ni. Sebab tadi tinggal sikit je, rasa dia tu kurang sikit je So yang ni saya dah letakkan saya punya pepper dan garam. Okey, lepas tu saya akan rollkan lah dengan kita punya bahan-bahan yang lain
Okey, jom kita pergi dekat sini. Tadi kita dah testkan kita punya force meat tadi. Okey, so sekarang kita akan masukkan bahan-bahan untuk kita punya gancing Okey. So saya akan masukkan ni kita punya ayam yang kita rendamkan dalam Madeira tadi. Just masukkan je ayam ni. Okey, ayam ni tak perlu dipotong-potong kita dah potong cube tadi. Okey. Lepas tu kita akan masukkan kita punya bacon Okey, bacon. Okey. Masukkan bacon. Okey, kemudian kita akan masukkan shiitake mushroom yang kita dah chopkan tadi tu Okey, masukkan saja. Okey, ni adalah bahan-bahan untuk kita garnishing kan kita punya force meat ni ataupun muesli ni. Okey, ada lagi satu bahan iaitu kacang pistachio yang itu kita akan masukkan last sekali. So awak kacaukan dia sampai dia sebati Okey, kalau awak nampak dia pekat sangat, nanti kita boleh masukkan semula panada ataupun kita boleh masukkan sedikit lagi Madeira dekat kita punya muesli ni Okey. So awak just fold in sahaja. So nanti bila kita masak kita akan nampak lah. Okey, chunky kita punya beef bacon ni ataupun saya gunakan ni beef salami. Okey, kita punya cube ayam dan juga kita punya chop chop mushroom Okey. So just masukkan sahaja. Okey. So saya nampak ni macam terlalu pekat kita punya ni. Okey, so kita boleh masukkan sedikit kita punya panada ni tadi. Okey. Kita masukkan sikit. Walaupun dia ni adalah ejen pemekar tapi dia dalam cecair so maksudnya dia akan cairkan sikit lah kita punya force meat ni ataupun kita punya muesli ni. Okey, saya letakkan sedikit panada. Okey, so awak kacaukan dia lah. Okey. Ni tadi saya dah campurkan garam dengan pepper tadi. Okey. Kita dah testkan force meat tu. Okey, kena test. Saya ingatkan semula kena test force meat ni sebelum awak masukkan bahan garnishing Okey, ingat tu. Jangan masukkan bahan garnishing baru test Test force meat tu dulu baru masukkan bahan garnishing Okey, bahan garnishing kita tadi kita ada cube. Okey, cube chicken tenderloin yang kita dah rendamkan dalam Madeira selama 3 jam tu. Okey, sebab kita nak bagi meresap flavor dia. Okey. Lepas tu kita ada beef bacon. Okey, tapi saya gunakan beef salami yang kita dah potong dadu. Okey, kemudian kita ada shiitake mushroom yang kita dah chopkan dia. Okey, satu lagi bahan garnishing adalah kita punya pistachio tapi pistachio tu awak kena blanchkan dulu So saya akan rendamkan dulu kita punya pistachio tu dengan air panas baru saya masukkan kat sini. Okey. Okey, ni dah sudah. Saya akan pergi ambil kita punya pistachio. Okey, saya akan rendamkan dulu dengan air panas bagi dia lembut sebabnya kalau keras-keras masuk kat sini nanti bila awak potong awak punya gelatin tu nanti dia tak tekstur dia nanti macam keras lagi takut dia keras lagi so bila potong tu tak cantik lah so sebab tu kita kena blanchkan dia dulu sebelum kita masukkan dekat dalam kita punya muesli ni. Okey, saya akan ambil kita punya pistachio. Okey kelas, so yang ini saya rendamkan sekejap saya punya pistachio ni dengan air panas nak bagi dia lembut sekejap. Okey, so nanti bila dia dah lembut barulah kita boleh masukkan dekat dalam kita punya muesli ni tadi Okey, yang ini saya beli yang dah siap untuk dimakan yang dia dah roastedkan dan juga saltedkan dia. Okey, so sebab itulah saya kena blanchkan dulu ataupun saya rendamkan dulu dekat dalam air panas ni. Okey, supaya bila kita masukkan dalam muesli dia tak keras so bila kita potong tu dia akan jadi cantik lah tekstur dia Kalau keras nanti bila potong nanti dia berlubang-lubang pula awak punya galantin tu nanti. Okey, kita tunggu sekejap ni. Lepas tu nanti baru kita masukkan dekat dalam muesli ni. Okey kelas, tadi saya dah blanchkan kita punya pistachio. Okey, so kita akan masukkan pistachio tu dekat dalam kita punya muesli ni. Okey, so yang ini tadi saya dah rendamkan saya punya pistachio ni. Okey, so dia dah lembut. Okey, so awak just masukkan je, tak payah chop ke apa just masukkan sahaja. Lepas tu kita akan fold in kan dia. Okey. Okey, kalau tak ada pistachio awak boleh guna juga ke kacang lain, cuma bila awak gunakan pistachio ni dia ada warna lah sebab kalau pistachio ni warna hijau Okey. So nanti bila potong awak punya galantin tu dia jadi cantik lah dia ada assorted colour texture Okey, just fold in kan dia sahaja. Okey, kita fold in kan dia sampai dia sebati lah dengan kita punya muesli ni. Okey. Kalau guna kacang lain pun tak ada masalah Macam saya cakap tadi lah, kita gunakan pistachio ni sebab kita nakkan colour Okey, in terms of presentation kan dia nampak cantik lah sebab dia warna hijau So nanti bila potong akan ada tekstur ke kacang dan warna hijau lah dekat situ sebab kita guna pistachio. Okey, so ni kita kacaukan sebati dengan kita punya pistachio. Okey, tak perlu awak nak potong ke apa sebab tu lah kita kena blanchkan dia supaya dia lembut. So nanti bila kita masakkan kita punya galantin ni Okey, bila kita potong dia akan jadi cantik lah sebab kita dah rendamkan So tak adalah keras awak punya kacang tu nanti dia dah lembut. Okey, so ni dah sebati. So kita akan buat proses seterusnya iaitu untuk kita rollkan kita punya galantin. So saya akan sediakan bahan-bahan dan saya akan tunjukkan macam mana kita nak rollkan kita punya galantin
Okey kelas, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana awak nak rollkan kita punya chicken galantine okey. So ini adalah kulit ayam yang kita dah di-skinkan tadi kan, okey. So letakkan dekat atas kita punya chopping board okey. So awak ratakan. Okey. So kalau macam ni bolehlah tampalkan mana-mana yang berlubang tu tadi. Okey. So tampalkan dia. Kalau ada macam daging-daging tu awak cabutkanlah dia, trimkan dia. So yang ini saya akan tampalkan lubang tadi tu. Okey, apa yang awak boleh buat adalah okey, awak bolehlah trimkan kita punya kulit ayam ni. Okey. So biar dia jadi cantik lah So yang ni saya akan trimkan dia sikit. Okay. So kalau ada macam lemak-lemak tu awak boleh trimkan. Okay, so awak trimkan dia. Okay, supaya kita dapat bahagian kulit yang cantik Okay, so yang ni pun saya nak trimkan dia. Okay, so ni tadi bahagian peha tadi kan. Okay, so kita dah trimkan. So ini pun kita dah trimkan juga. So ada serpihan-serpihan ni bolehlah awak trimkan. Okay. Yang ni saya rasa boleh potong kot ni. Kalau tak pun boleh awak biarkan je kat sini. So trimkan dia jadi bentuk 4 segi lah Ni saya rasa dah okey dah. Okay. Lepas tu saya terlupa pula ambil kita punya ayam yang kita dah ketukkan tadi Okay, saya nak pergi ambil kita punya dada ayam tu dulu. Okay. So nanti baru kita akan letakkan dekat sini Okay, awak tunggu sekejap Okey kelas, ni adalah kita punya daging ayam yang kita dah ketukkan tadi Okey. So awak ambilkan dia pelan-pelan takut ada yang pecah ke apa kan. Okey, so awak letakkan atas ni. Okey, susunkan kita punya ayam ni dekat atas kita punya kulit ni Okey. So nanti awak akan dapat sepanjang ni sejelah So nanti kita akan trimkan tepi dia ni. Okey, tapi awak letakkan dulu kita punya muselin Okey, dah letakkan kita punya tu. Lepas tu barulah kita letakkan kita punya muselin dekat atas awak punya chicken ni tadi. Okey, kalau melekat, okey, letakkan air dekat belakang sendok ni. Okey, untuk kita ratakan kita punya muselin So awak ratakan muselin ni dekat atas dada ayam tu tadi Ratakan dengan rata lah. Okay. Kita ratakan dia. Okay, dia memang akan licin lah sebab awak letak dia dekat atas kulit ayam kan. Okay. So maksudnya galantine ni okay, bawah tu adalah kulit ayam. Okay. Lepas tu awak letakkan dada ayam. Dan kemudian awak letakkan muslin Okey, buat ketebalan yang sama Okey. Ini sepatutnya awak kena sieve muslin ni. Tapi sebab saya tak ada sieve, so saya tak sievekan lah. Kalau awak ada sieve, awak sievekan dia lagi cantik lah lagi smooth So yang ni saya letakkan belakang sudu tu dengan saya celupkan dengan madera yang saya ada lebih tadi tu. Okey. Supaya dia tak melekat senang untuk kita ratakan dia Okey, letakkan ketebalan yang sama. Okey, tak nak nanti kalau awak letak tebal tak sama, susah nanti kita nak foldkan dia. Okey, letak ketebalan yang sama dekat atas kita punya dada ayam yang kita dah ketukkan tadi Okey. So awak punya galantine ada pelbagai tekstur lah Okey. Ada kulit ayam, ada dada ayam, ada muslin. Dalam muslin pun ada bahan garnishing yang pelbagai
Okey. Terus saya letakkan lagi kat sini. Okey, untuk nak ratakan ni, nak bagi awak punya licin kan, tak melekat-lekat. Okey, letakkan air dekat belakang sudu awak ni Okey. So lebih mudah lah awak nak ratakan dia. Boleh juga gunakan spatula, tak ada masalah Saya gunakan sudu je. Malas nak pergi ambil spatula. Okey, so dah lari-lari dah ni. So ni kat sini boleh letak lagi sikit ni. Okey. Make sure cover lah awak punya muslin tu, cover kita punya dada ayam Okey. Kalau nanti dah masak dia akan jadi cantik lah Okey, memang akan ada banyak lebih Okey, tapi tak perlulah awak nak habiskan semua. Nanti dia takut dia bocor pula bila awak masakkan dia So jangan tamak. Orang kata apa? Tamak selalu rugi. Okey, so ni saya ratakan. Okey, boleh letakkan sikit kat sini. Dia tipis je kat sini. Okay. So kalau dah rata awak punya ni, so kita boleh rollkan dia lah Okay, so saya akan try rollkan dia. Okay, saya akan rollkan memanjang macam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So nanti kita akan mampatkan dia dengan kita akan mampatkan dengan kita punya ni plastik wrap. Okay, ini kan macam awak buat popia tau. Just rollkan. Saya cuba untuk rollkan dia. Okey. Okey, so awak akan dapatlah panjang macam ni awak punya chicken galantin. Okey, yang ini saya akan masukkan dekat plastik wrap supaya kita akan wrapkan dia dengan lebih ketat lah Okay. Saya kena basuh tangan dulu sebelum saya wrapkan dia. Tu saya tak nak letak banyak-banyak sebab nanti dia bocor. Ini pun dah menggemuk dah ni. Nanti kita akan wrapkan dia dengan lebih ketat so that dia punya bentuk tu akan jadi lebih firm Okay. So tengok ni, sebab tu saya kata jangan bocor sebabnya ni bila dah berlubang ni nampak tak? Okay. Nanti takut dia tak cantik lah, tak cover. Ni macam kita pakaikan balik lah baju dia ni Okay. So yang ni saya akan tutupkan dia dengan plastik wrap. Okay, untuk kita nak wrapkan dia. Tapi saya kena basuh tangan dulu Okay kelas, so yang ni sebab saya tak ada surface yang boleh lekatkan saya punya plastik wrap ni. So kena guna survival skill lah Okay, so saya letakkanlah atas saya punya dulang pembakar ni. Okay, so awak boleh lah wrapkan dia. Okay. So kalau boleh kena ketatkan dia lah kelas. Ni saya kena buat lagi sekali ni. Tak apa, saya buat yang ni dulu. Okay. So apa yang awak boleh buat adalah pegang dekat hujung ni. Okay. Okay, ni dah awak dah sealkan dia kan. Okay, dah sealkan dia. Pegang dekat hujung ni. Okay, ni pun sama. So awak rollkan dia. Okay, rollkan dia sampai dia betul-betul mampat Okay, rollkan dia. Roll. Okay, sampai dia betul-betul mampat. Okay, yang ini. Lepas tu awak ikatkan dia. Okay, ikatkan dia kat sini. Ni nanti saya akan wrap lagi bagi dia betul-betul ketat. Ni dia tak ketat sangat ni. Okay, so awak ikatkan dia sampai dia ketat lah. Okay, ni sebab buat kat rumah. Okay, so saya gunalah apa yang ada kat rumah ni. Okay, so lebih kurang bentuk dia macam ni. Tapi ni belum ketat lagi betul-betul. Dia betul-betul kena mampat Okay. Okay, kalau awak tengok dalam resepi tu sebenarnya kita gunakan kain maslin tapi sebab saya tak ada kain maslin, so saya gunakanlah plastik wrap sahaja Okay, kain maslin tu kenapa kita gunakan kain maslin? Okay, sebab kita akan masakkan kita punya galantin ni dalam stok Okay. Bila kita gunakan stok, bila awak gunakan kain maslin tu dia akan jadi lebih lebih meresap lah dia punya ni. Dia punya flavor tu dia akan masuk dalam kita punya galantin Okay. So ni saya akan rollkan lagi sekali. Okay.
So agak struggle lah sikit kat sini ni sebab cikgu tak ada dulang ke yang besar kan kat rumah. Dulang besar buat apa dekat rumah ni? Kat kampung banyaklah dulang besar. Okey, cikgu punya meja ni pun bukanlah stainless steel, so tak boleh lekat kita punya plastik wrap ni. Okey, so bertabahlah ya. Okey, so yang ni saya akan wrapkan lagi sekali untuk bagi dia ketat untuk bagi dia betul-betul ketat. So okey, supaya nanti dia tak bocor Okey, ni saya dah buat lapisan kedua Okey, yang pertama. Okey, awak ketatkan dia. Okey, lepas tu awak ikatkan dia kat sini. Okey, sementara tu awak bolehlah masakkan awak punya stok untuk kita nak masak kita punya chicken galantin ni Okey, saya cuba ikat dia dengan ketat. Tangan saya dah cedera dah ni. Okey, so okey, kalau boleh buatlah dia lebih kurang sama lah saiz dia janganlah macam tiba-tiba menggelembung besar ni macam ni, macam saya buat ni macam menggelembung besar kan kat sebelah sini. Okey, kalau boleh buat sama besar lah saiz dia supaya nanti bila awak potong dia akan nampak cantik lah. Okey, okey kelas, ni kita punya chicken galantin Okey, ni kita akan masakkan dekat dalam stok degil betul chicken galantin ni. Okey, sepatutnya kita masak dekat dalam kain maslin ataupun kita pakai dalam resepi tu kita pakai cheesecloth Okey, tapi saya tak ada cheesecloth. So kita gunakan plastik wrap je lah Okey, so ni saya rasa dah ketat dah ni. Okey. Okey, so nanti dia mesti akan ada cecair yang akan keluar daripada kita punya ni. So nanti bila dia menggelembung dekat dalam tu, nanti kita akan awak boleh cucukkan sikit lah bagi air tu keluar sebab tapi ni tak ada masalah pun kalau awak tak cucukkan cumanya nanti dia punya awak punya galantin tu akan berair sikit lah sebab kita gunakan plastik wrap Kalau awak gunakan kain maslin ataupun cheesecloth, selain daripada dia boleh meresap kita punya stok untuk masak tu nanti, okey, dia juga akan meresap air yang keluar daripada kita punya galantin ni Okey, so jom kita masakkan kita punya galantin. So ni adalah stok ayam saya. Okey, awak kena masak dalam stok tadi kan saya cakap galantin kita. Okey, tulang ayam yang kita debonkan tadi, okey, jangan buang terus awak boleh buat stok ayam untuk kita masakkan galantin kita ni. Okey, so tulang ayam saya pun dah selamat dah, saya buatkan stok. Okey, ni lah hasil stoknya, saya dah strainkan tadi. Okey, so ni bila dah mendidih stok ni, okey, awak masukkan je kita punya chicken galantin ni. Ya Allah, saya punya handy plus ni dah sampai yang berlukat dah ni. Buat galantin dia pasal sampai cedera. Okey, so ni just masukkan sahaja dekat dalam kita punya stok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, make sure dia tenggelam dia kena tenggelam dekat dalam kita punya stok ni. Okey, so masa memasak adalah selama 60 minit kalau awak tengok dalam resepi tu, kalau tak silap saya. Okey, so yang ini suhu memasak dia tak boleh besar-besar mendidih, tak boleh. Suhu dia adalah antara 70 hingga 77 degree Celsius. So saya akan gunakan api yang kecil sahaja. Okey. So yang ini nak cepat masak kan, kita gunakan api simmering sahaja, jangan api yang mendidih. Okey. Lepas tu saya akan tutupkanlah kita punya periuk ni. Okey. So sampailah dia masak. Just gunakan api yang kecil sahaja. Okey, so awak tunggulah sampai dia masak sebab macam saya cakap lah, dalam charcuterie ni ataupun dalam kita punya gak manji ni, masa memasak dia sangat lama bukanlah lama sangat berhari-hari, kecuali awak buat kiomit lah Untuk ni masa dia sejam tu bagi saya lama lah kan, sebab awak nak masak secara slow cook nak bagi flavor dia develop semasa proses memasak tu, sebab tu awak kena masak lama Okey, yang ini api kecil sahaja. Okey, so nanti kita biarkanlah dia masak. Nanti dah masak, okey, saya akan buatlah video yang seterusnya. Okey lah, so saya dah masakkan kita punya galantin ni selama 1 jam lebih kurang 1 jam. Okey, so kalau dalam resepi kita kena masak dia lebih kurang 60 hingga 70 minit So yang ini saya rasa 60 minit tu macam dah okey. Okey, kalau awak rasa dia belum masak, awak boleh ni kan dia masak dia lah sampai 70 minit
So ini sebab kita gunakan plastik wrap. So dia macam saya cakap lah, dia akan mengembang okey, bila masak tu dia akan mengembang. So nanti ni kita kena cool down kan dulu. Okey, lepas tu kita akan wrap semula kita punya galantin ni. Okey. So sekarang ni saya akan transferkan kita punya ni dekat bowl. Okey. Bismillah. Okey. Lepas tu kita akan sejukkan pada room temperature okey. Awak kena sejukkan dulu dekat room temperature ni kita punya galantin ni okey. Bila dia dah sejuk okey, lepas tu barulah awak bukakan wrap ni. Lepas tu kita akan wrap semula okey. So kalau awak tengok ni dia tak berapa nak cantik sangat lah okey, sebab saya pun gunakan apa yang ada kan, sebab kat rumah. Okey, so kalau dekat bengkel mungkin kita boleh buat lagi cantik lah kalau kita dapat balutkan dia dengan kain maslin okey. So ini kita akan biarkan dekat room temperature. So after dia dah cool down dekat room temperature, barulah saya akan re-wrapkan dia semula. Maksudnya kita akan buka semula wrap ni dan kita akan wrap yang baru. Okey, lepas tu kita akan biarkan dia semalaman okey, sebelum kita potongkan dia. Sebab awak tahu galantin ni kita serve sejuk kalau dalam gak manja. Kalau nak makan panas pun boleh juga, tak ada masalah, tapi it's better kita makan sejuk supaya kita punya bentuk galantin tu akan jadi lebih cantik okey. Okey kelas, so ni kita punya chicken galantin yang kita dah sejukkan tadi okey. So kita akan bukakan dia dan kita akan re-wrapkan dia semula okey. So ni saya bukakan dia. Okay, inilah hasil kita punya chicken galantin tadi okey. So yang ni kita re-wrapkan semula okey. Kemudian kita akan sejukkan dia di dalam chiller okey. Kenapa kita re-wrapkan semula? Sebab kalau awak tengok dia macam tak firm kan, dia punya texture tu kan okey. Bukan tak firm, maksudnya dia tak betul-betul cantik lah okey. So sebab tu kita re-wrapkan dia semula okey. So ni saya akan re-wrapkan semula. Okay, ni kita nak re-wrapkan sebab nak bagi dia foam Ini pun sama. Kita ketatkan dia Kalau awak tengok dia macam terbuka kan kat situ okey. So kita akan ketatkan dia dan kita akan re-wrapkan dia semula okey. Nampak tu dia macam tak apa-apa ketat kan kat situ okey. Tak apa, ni saya ikatkan dulu okey. So nanti kita akan sejukkan, lepas tu dan kita akan dah sejukkan, nanti baru kita akan potongkan dia okey. So ni saya dah wrap kali pertama, so saya akan wrapkan kali kedua okey. Bila awak pegang awak punya galantin ni akan ada tekstur macam sticky okey. Iaitu collagen yang keluar daripada awak punya kulit ayam tu tadi So ni macam saya cakap tadi lah, ni bila kita nak buat ni dia struggle sikit lah sebab saya tak ada surface yang steel ataupun yang boleh lekatkan kita punya plastik wrap ni sebab tu saya gunakan belakang saya punya dulang pembakar ni okey. Lepas tu saya akan re-wrapkan semula awak wrap dengan ketat dan kemas okey. Lepas tu nanti kita akan sejukkan dia okey. So yang ni pun kita ketatkan dia
Okey, lepas tu awak boleh ikatkan dia. So ikatkan ketat-ketat, okay, supaya dia betul-betul ketat lah ya. Sebab tadi kat sini ada macam menganga-nganga sikit kan, sebab tak nak ada dia menganga tu Okay, so ni kita dah re-wrapkan dia. So saya akan sejukkan dekat dalam chiller. Okay, semalaman barulah kita boleh potongkan dia. Okay kelas, so setelah kita rehatkan kita punya chicken galantin ni semalaman, okay. So kita akan tengok hasilnya dan kita akan potongkan dia untuk kita platingkan, okay. So yang ini kita punya chicken galantin yang kita dah re-wrap semula tu selepas kita keluarkan daripada stok ayam yang kita dah sejukkan tu. Okay, lepas tu kita dah setkan dia semalaman Okay, tujuan kita setkan dia ni adalah untuk dapatkan tekstur yang firm Okay, so ni kita tengok. Okay, tekstur dia lebih firm lah bila kita sejukkan Okay, inilah hasil kita punya chicken galantin Okay, so awak nampak dia dah firm tu. Okay, so saya akan potongkan dia Kita nak tengok macam mana lah rupanya kita punya chicken galantin ni. Okay, so kita akan potongkan dia. So saya akan trimkan dulu depan ni. Okay, saya cuba potong dengan berhati-hati Okay, so itulah rupa kita punya chicken galantin. Okay, so kita akan potongkan dia. Okay, potong dengan berhati-hati, kalau tak nanti jadi tak cantik. Okay, so ni kita punya tekstur dia chicken galantin kita. So saya akan teruskan potong. So selalunya kita akan buatkan 3 hingga 5 lah So sekarang ni saya akan potongkan 3 lah untuk kita platingkan dia. Okay, so ni kita punya chicken galantin So kalau awak potong dengan lebih firm, kalau awak wrapkan dia dengan lebih firm, so dia akan lagi cantik lah bila awak potong. So ni sebab tadi kita wrapkan dia pun taklah begitu firm sebab saya tak ada wrap yang tempat yang cantik untuk kita potongkan atau wrapkan dengan cantik okay, ataupun dengan ketat So dia jadi tak berapa ketat. Bila tak berapa ketat, awak akan dapat tekstur yang tak berapa comel lah. Okay, so yang ni saya platingkan dia. So kalau awak boleh tengok tekstur dia, kita punya chicken musselin tu ada dekat tengah-tengah awak punya galantin tu Okay. So ni ada pistachio kalau boleh tengok kat sini. Okay, so yang ni saya platingkan. Okay, ni kita punya pistachio tadi tu Okay, pistachio. Lepas tu kita ada bacon. Lepas tu ada ni kita punya chicken breast yang kita dah ketukkan dia tu. Okay, lepas tu ni musselin kita yang kat tengah-tengah ni Okay, so kalau awak semuakan kita punya daging tu tadi, okay, so mungkin akan jadi lebih banyak lah kat sini. Tapi kalau awak letak banyak-banyak sangat pun tekstur dia tak berapa cantik Okay, kalau tengok kat luar ni adalah kulit kita Kulit dia hanya membalut dekat luar ni saja galantin. Okay, kau kena ingat okay, galantin okay, mesti kaedah memasak dia mesti poaching ataupun kita rebuskan dekat dalam stok. Okay, lepas tu kita mesti wrapkan dia dengan kulit ayam tu. Okay, kalau awak tengok ni ada pelbagai jenis tekstur dalam galantin kita ni. Okay, so inilah kita punya chicken galantin. Okay, awak boleh, kalau awak nak try, nak cuba buat sendiri, boleh cuba buat sendiri dekat rumah. Okay, ikut saja resepi yang saya beri. Okay, yang isi dalam musselin ni, kalau awak nak letak bahan-bahan lain pun tak ada masalah Yang ini, yang saya ajar ni adalah untuk basic gak manja Kalau awak nak inovasikan ataupun nak olah ikut kesesuaian ataupun kesukaan awak bahan-bahan dalam ni, awak boleh letakkanlah bahan-bahan yang awak suka Tak semestinya awak kena ikut bulat-bulat macam dalam resepi yang saya beri. Okey, yang awak perlu tahu adalah resepi chicken galantin yang saya beri tu adalah untuk kita punya basic gad manja punya resepi. Okey, inilah kita punya chicken galantin. Selamat mencuba.